Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafazkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala layak dan patut diberikan puji-pujian. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kerana kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini seperti yang kita inginkan, seperti yang kita kehendaki, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kita keizinan dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan bimbingan taufik dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Sekali lagi pada hari ini sempena 29 Zulkaidah, maknanya hari ini kita dah nak masuk kepada penghujung bulan Zulkaidah. Malam ni kita akan memasuki bulan yang baru, iaitu bulan Zulhijjah. Semoga pengisian kita, pertemuan kita, perjumpaan kita secara alam maya ini, secara online ini di FB Tadabbur Center dikurniakan rahmat oleh Allah, dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencatat usaha kita yang sedikit ini sebagai satu amal soleh yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari semalam kita telah pun mempelajari tentang bagaimanakah kita boleh menggunakan surah Al-Ikhlas ataupun surah Qul Huwallahu Ahad yang dijadikan di dalam kita berdoa. Yang mana surah Al-Ikhlas telah kita sebutkan pada hadis semalam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, surah Al-Ikhlas itu boleh digunakan di dalam kita memuji, memanggil dan menyebut nama-nama Allah Al-Husna, seperti mana hadis riwayat Ibnu Majah yang telah pun kita nukilkan pada hadis semalam. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas, sudut yang kedua ataupun keutamaan yang kedua surah Al-Ikhlas ini kita boleh gunakan di dalam kita berdoa kepada Allah bagi melindungi diri kita daripada segala perkara yang buruk yang kita tidak ingini berlaku kepada kita, seperti mana hadis yang telah pun kita sebut pada hadis malam. Namun begitu, membaca surah Al-Ikhlas saja tidak memadai. Pesanan Nabi dalam hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan kita membaca bersamanya dua surah pemberi perlindungan Al-Mu'awwidhatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Berapa kali? 3 kali pagi dan 3 kali petang. Moga-moga pengisian ini dapat memberikan kita bimbingan, dapat merubah, dapat menambah baik
dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa. Sebab doa itu tuan-tuan adalah satu ibadah. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan tentang kalau semalam kita gunakan surah Al-Ikhlas untuk kita memulakan dalam kita berdoa. Maka pada pagi ini kita akan kongsikan nama-nama Allah yang lain yang jika kita gunakan dia di dalam berdoa, doa kita itu sangat mustajab. Doa kita itu mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nama-nama Allah Al-Husna yang lain? Ia berdasarkan dalam satu hadis. Hadis ni, status hadis ni, dia bawah sikit daripada sahih. Dia panggil hadis kategori Hasan. Okay? Hadis Hasan, bawah sikit daripada sahih. Hadis riwayat At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, nombor hadis 176, dan juga hadis yang kita akan bacakan ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 3856. Okey, hadis yang kita nak lihat dalam hadis ni, apa lagi nama-nama Allah Al-Husna yang lain yang boleh kita gunakan di dalam kita berdoa. Sebelum kita memohon hajat kepada Allah, sebelum kita minta sesuatu secara spesifik, kita boleh gunakan, kita panggil, kita seru nama-nama Allah Al-Husna ini. Yang mana hadis yang kita nak bacakan, hadis ini adalah hadis Hasan yang diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam dalam syarah Mushkil Athar, nombor hadis 176, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nombor dia 3856. Okey, hadisnya berbunyi begini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Ismullahil A'zam. Nabi kata, nama Allah yang paling agung. Tengok, Nabi kata, sabda Nabi SAW, Nabi kata, Ismullahil A'zam. Nabi kata, nama Allah yang paling agung. Kenapa dengan nama Allah yang paling agung itu? Alladhi, saya sebut, Alladhi idha. Yang apabila du'iya bihi, yang apabila kita berdoa dengannya. Okey, Nabi kata, nama Allah yang paling agung apabila digunakan untuk berdoa dengannya, ajaba, maka Allah akan memustajabkan. Maksudnya Allah akan mengkabulkan doanya. Okey, dengar baik-baik hadis ni. Nabi kata apa? Nama Allah yang paling agung, idza du'iya bihi ajaba, apabila digunakan di dalam berdoa, maka doa itu mustajab. Kemudian Nabi menyambung lagi. Nama Allah yang paling agung itu, kata Nabi, jika digunakan di dalam berdoa, kata Nabi, fi thalathi suwarin, ia terdapat pada 3 surah. Ia terdapat pada 3 surah. Okey. Saya ulang balik semula, tuan-tuan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Hasan, riwayat Al-Imam Al-Tahawi, riwayat Ibnu Majah, yang mana Nabi bersabda, nama Allah yang paling agung, jika apabila digunakan di dalam berdoa, ajaba, maka Allah akan menjawab doa itu. Maksudnya Allah akan mengkabulkan doa itu. Yang nama Allah yang agung ini, kata Nabi, fi thalathin suwarin, ia terdapat pada 3 surah. Nabi tak sebut secara spesifik nama, apa nama tu. Tapi kalau kita baca dalam hadis, Nabi kata ada pada 3 surah. 3 surah ni surah apa? Nabi kata ada 3 surah, dalam tu ada nama Allah yang agung, yang paling agung. Jika digunakan dalam berdoa, Allah akan memakbulkan doanya. Nabi kata surah yang pertama adalah suratul Baqarah.
Surah yang kedua ada pada surah Ali Imran. Dan surah yang ketiga ada pada surah Taha. Saya ulang balik. Ada nama-nama Allah yang paling mulia, kata Nabi, jika digunakan di dalam berdoa, doanya mustajab. Nabi kata nama Allah yang paling agung itu ada pada 3 surah. Pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Ali Imran, yang ketiga adalah surah Taha. Kalau kita buka dalam hadis-hadis yang lain, dalam surah Al-Baqarah itu sebenarnya ia merujuk kepada ayatul Al-Kursi. Kalau kita baca dekat ayat Al-Kursi, nanti kita akan jadikan ayat Kursi dalam doa, tapi kemudian kita akan bincangkan. Dalam ayatul Kursi, ayat 255 dalam surah Al-Baqarah, kan? Kemudian dalam surah Ali Imran, ada ayat yang kedua dalam surah Ali Imran, dan juga dalam surah Taha. Kalau kita tengok dalam surah Taha ni ada pada ayat 111. Okay, tulis dalam surah Al-Baqarah pada ayat 255, dalam surah Al-Imran ayat nombor 2, dan surah Taha pada ayat 111. Okay, jelas? Hadis yang kita baca ni, Nabi tak sebut pada ayat berapa. Kan? Tetapi kalau kita baca hadis lain, kalau kita belajar pada ayat yang lain, rupa-rupanya nama Allah yang paling agung ni juga dibincangkan oleh para ulama. Ada nama itu dalam surah Al-Baqarah, tapi dalam ayatul Kursi ayat 255. Begitu juga ada dalam surah Ali Imran pada ayat yang kedua, dan juga surah Taha pada ayat 111. Kalau kita buka Al-Baqarah 255, kita buka surah Ali Imran ayat kedua, kita buka dalam surah apa? Dalam surah Taha ayat 11, kita akan jumpa disebutkan tentang nama Allah Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Allah tu kita tak nafikan. Kita semua sedia maklum. Nama Allah, perkataan Allah tu sendiri adalah nama dia yang paling agung. Tetapi nama Allah yang paling agung juga disebutkan adalah pada nama Al-Hayyu dengan Al-Qayyum. Kalau buka ayatul Kursi, kita akan jumpa ada nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Buka dalam surah Ali Imran ayat kedua, jumpa nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Buka dalam surah Taha, jumpa Al-Hayyu Al-Qayyum. Okey, Al-Hayyu ni maknanya Tuhan yang maha hidup dengan sempurna. Tuhan yang maha hidup dengan sempurna. Al-Qayyum merujuk kepada mana Allah dia mentadbir, dia buat semua perkara dengan secara bersendirian. Allah tidak memerlukan apa pun makhluk dia. Itu Al-Qayyum. Oleh yang demikian, kalau kita nak berdoa, kita boleh gunakan dua nama Allah itu dalam permulaan doa kita. Kita boleh katakan, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kita sebut, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ulang-ulang. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup dengan sempurna. Allah ni dia hidup tanpa ada permulaan, tanpa ada pengakhiran. Dan Allah ni hidup tanpa ada mengalami sebarang kelemahan. Dan Allah ni maha Al-Qayyum. Sebab itu, kalau kita doa dengan dua nama tersebut, moga-moga berdasarkan hadis Nabi sebut, kita telah menggunakan nama Allah yang mulia apabila kita gunakan ajaba, doanya mustajab. Jadi kita boleh sebut berulang-ulang lah. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau semalam tu kita boleh baca Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Panggil nama Allah Al-Husna. Kemudian baru kita masuk kepada apa hajat kita secara spesifik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan dan puan pernah
belajar ataupun tuan-tuan mungkin pernah ataupun selalu mengamalkan salah satu zikir yang Nabi selalu baca waktu pagi dan petang. Nabi mulakan dengan menyeru nama-nama Allah Al-Husna. Contohnya nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Antara doa ataupun zikir yang diambil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana zikir itu yang biasa kadang-kadang kita biasa dengar. Yang Nabi kata apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nabi kata, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang mengatur, yang berdiri dengan sendirinya, yang mengatur seluruh alam ini, mentadbir al-alamin ini dengan bersendirian. Nabi minta apa? Birahmatika astaghis. Kan Nabi kata, birahmatika astaghis. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Nabi kata apa? Nabi kata perbaikilah segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Nabi kata apa? Janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku walaupun sekejap mata pun tanpa pertolongan daripadamu. Maksud dia, cara Nabi nak minta tolong kepada Allah tu, Nabi minta tolong apa? Nabi minta tolong, ya Allah perbaikilah urusanku. Nabi minta tolong kepada Allah pagi-pagi ni. Nabi minta, ya Allah perbaikilah urusanku. Kan? Lepas tu, Nabi minta tu, cara Nabi nak minta Allah memperbaiki urusan-urusan Nabi, hal ehwal Nabi ni, Nabi mulakan dengan Nabi memanggil, dengan Nabi menyeru, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nabi panggil. Nabi kata, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha mengatur, yang berdiri dengan sendirinya, yang mengatur alam ini dengan bersendirian. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Baru Nabi minta. Nampak bagaimana teknik Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita dapat belajar satu perkara lain, iaitu maksudnya kita dapat belajar antara nama-nama Allah Al-Husna yang disuruh oleh Allah untuk kita berdoa dengannya. Antaranya adalah nama Al-Hayyu dengan nama Al-Qayyum. Nama Al-Hayyu Al-Qayyum dia umum. Nanti insya-Allah dalam kita belajar doa-doa secara khusus lagi, nanti kita akan ajar macam mana kita nak gunakan nama Allah yang khusus dengan hajat tu. Dia kan ada hajat, tapi hajat tu cari nama Allah yang sesuai dengan hajat tu. Itu kita akan ajar nanti insya-Allah. Contohnya macam kita minta Allah memberikan rezeki kan. Kita boleh gunakan yang semalam lah. Kita kata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Lepas tu kita ambil nama yang spesifik dalam hajat kita itu. Kalau hajat kita nak minta Allah Ta'ala murahkan rezeki, permudahkan rezeki kan, kita pun cari yang nama Allah Ar-Razzaq ataupun nama Allah Ar-Raziq. Ya Allah Ya Razzaq, Ya Allah Ya Raziq, murahkan rezeki. Itu kita akan belajar nanti ketika mana kita belajar tentang doa-doa yang khusus. Kita akan cari nama-nama Allah yang khusus. Tetapi Ya Hayyu, Ya Qayyum pada apa pun hajat, sebab dia nama dia umum. Tuan-tuan ada apa hajat kepada Allah, tuan-tuan ada permintaan apa kepada Allah, mulakan dengan kita memuji-muji, memanggil Allah dengan nama-namanya Al-Husna, sebab ia adalah perintah dari Allah, seperti mana surah Al-A'raf ayat nombor 180. Kalau kita boleh amal ni secara tak langsung, kita telah mengamalkan Asma'ul Al-Husna. Taklah kita belajar hafal, tapi kita tak gunakan
Asmaul Husna itu untuk memantapkan, memustajabkan doa kita dengan kita memanggil nama-nama Allah yang mulia. Pagi ni kita belajar apa? Nama Ya Hayyu dengan nama Ya Qayyum. Seperti mana hadis yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tahawi dan juga hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan dapat mencatat, dapat mengamalkan apa yang kita belajar pada hari ini. Kita tak perlu terkejar-kejar dalam kita memohon hajat. Ya, panggil nama-nama Allah yang mulia, panggil. Allah memang suka untuk dipuji oleh Allah. Allah suka hamba dia memuji dia. Maka panggil nama-nama Allah yang mulia. Kita tak perlu terkejar-kejar untuk kita memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita teruskan dengan doa yang berikutnya. Doa yang berikutnya yang telah kita sebutkan hari semalam, iaitu kalau semalam kita sebutkan kan, kalau kita nak Allah Ta'ala cukupkan segala sesuatu kepada kita, salah satu maksud dicukupkan segala sesuatu kepada kita adalah Allah Ta'ala akan lindung kita daripada perkara-perkara yang kita tidak ingini ia berlaku. Kalau ada benda-benda mudarat, benda-benda yang membahaya kepada kita, kita boleh baca doa itu. Seperti mana sekarang lah kan, kita nak masuk kepada gelombang COVID-19 yang kedua dah dikatakan. Kan? Kita tengok semakin hari statistik kan menunjukkan tak berkurangan. Kita bimbang terkena pada kita kan, terkena pada ahli keluarga kita. Maka di antara doa yang boleh kita baca surah Al-Ikhlas dan kita baca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas 3 kali pagi, 3 kali waktu petang. Nescaya Allah Ta'ala akan cukupkan kita daripada segala sesuatu. Salah satu maksud dicukupkan itu adalah Allah akan jauhi kita daripada perkara-perkara yang kita tak ingini ianya berlaku kepada kita. Jadi pada pagi ini kita akan terus kepada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq saya tak perlu terangkan panjang lebar sebab kebanyakan kita, saya rasa boleh kita katalah ramai dah orang yang tahu tentang surah Al-Falaq. Tapi yang paling penting tuan-tuan ya, jangan terlupa mengingati nama surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Penting. Sebab surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, Nabi menamakan dia adalah surah pemberi perlindungan. Ingat tu. 2 surah pemberi perlindungan. Maksudnya kalau tuan-tuan nak lindung diri, tuan-tuan nak protect diri, nak defend diri ni daripada perkara-perkara yang memudaratkan, 2 surah ini jangan lupa untuk dibaca. Nampak dia simple, orang semua hafal, tapi kadang-kadang kita tak terbaca. Kadang-kadang kita tak teringat untuk membacanya. Sedangkan Nabi menggelar dia 2 surah pemberi perlindungan. Jadi ayo kita belajar pada pagi ini. Kalau baca surah Al-Falaq, Nabi kata surah itu surah pemberi perlindungan. Memberi perlindungan kepada apa? Maksudnya melindung kita dari apa? Melindung kita dari apa? Inilah kita nak belajar tentang surah Al-Falaq. Tetapi kita tak belajar panjang lebar lah. Kita tak hurailah panjang lebar ayat 1 apa, ayat 2 apa. Cuma kita sebutkan tentang kalau kita selalu membaca surah Al-Falaq, sekurang-kurangnya kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang kan. Sekurang-kurangnya kita telah dilindungi oleh Allah daripada beberapa perkara. Dalam surah Al-Falaq, Allah akan melindungi kita daripada 4 perkara. Siapa yang dia baca surah Al-Falaq, seingat tuan-tuan dan puan-puan ya, mustajabnya doa itu, cepatnya mustajabnya doa itu bergantung kepada cara bagaimana kita berdoa, sejauh mana kita memahami apa yang kita minta kepada Allah. Itu yang penting. Sebab tu dalam bab doa memang kena belajar. Tak
boleh hafal saja. Jumpa dalam buku kata baca doa ni, kita pun baca. Tapi kita tak faham apa yang kita baca, menyebabkan kadang-kadang doa itu tak mustajab, ataupun doa itu dia tak kuat. Sebab apa? Sebab kita tak memahami. Kalau tak faham, macam mana dia nak datang kepada konsep menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Okey. Tuan-tuan, penting sangat menghadirkan hati ketika berdoa. Menghadirkan hati itu maksudnya sudah tentu mulut lafaz, mulut sebut, kan? Tetapi hatinya mesti dihadirkan sekali. Macam mana nak menghadirkan hati? Jikalau kita tak faham apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau kita baca surah Al-Falaq, kita telah meminta perlindungan kepada Allah. Dalam surah Al-Falaq, tuan-tuan jumpa perkataan a'udzu. 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 Aku berlindung. A'udzu. Kan jumpa ayat pertama tu kan? Qul a'udzu bi rabbil falaq. Yang ada a'udzu tu. A'udzu. Kita kan selalu bacakan a'udzu billah, a'udzu billah. Ada perkataan a'udzu. A'udzu. A'udzu ni maknanya tu aku, a'udzu aku memohon perlindungan. Aku memohon perlindungan. Okey, memohon perlindungan. Memohon perlindungan kepada Allah. Allah tu yang mana? Allah tu apa? Allah yang Rabbul Falaq. Allah yang menguasai. Al-Falaq tu apa? Yang menguasai waktu subuh. Okey, faham yang tu dulu. Kemudian minta lindung dari apa? Okey, dalam surah Al-Falaq, cuba tuan-tuan cari perkataan syarr. Shin, ra. Shin, ra, shin, ra, shin, ra, shin, ra. Perkataan syarr. 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 Apa makna syarr? Syarr ni kejahatan. Kejahatan. Jadi kalau siapa baca surah Al-Falaq, sebenarnya dia telah memohon perlindungan kepada Allah daripada dilindungi daripada kejahatan-kejahatan. Nanti bulatkan perkataan syar, 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 syar. Shin, ra. Shin, ra, shin, ra, shin, ra. Kejumpa. Kalau jumpa 4 kali shin, ra, shin, ra, shin, ra tu, itulah kejahatan, 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 kejahatan. Ada berapa kejahatan? Ada 4 kejahatan. 4 kejahatan ni sebenarnya ia datang dari Allah, atas izin Allah, dan hanya kepada Allah je kita boleh minta tolong, lindung kita daripada kejahatan tu tertimpa kepada kita. Minta siapa? Minta kepada Allah. Kan? 4 kejahatan. Ingat tu, baca surah Al-Falaq saja. Siapa baca surah Al-Falaq sebenarnya secara tak langsung dia minta perlindungan kepada Allah daripada 4 kejahatan. Kejahatan apa? Yang pertama, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan semua makhluk. Kejahatan semua makhluk. Yang ini umum, tuan-tuan. Apa saja makhluk Allah yang boleh memberikan mudarat kepada kita, dia termasuk ayat nombor 2. Min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan semua makhluk. Tak kira makhluk tu ada di langit ke, yang ada di bumi ke, yang ada di kanan dan kiri kita ke, semua makhluk Allah yang Allah izinkan berlaku kejahatan, menimpa kejahatan kepada kita, Allah akan lindung. Tengok tuan-tuan, powerful. Bukan kita kata ayat ni sangat kuat. Contoh kejahatan, COVID-19 jahat tak? Macam-macamnya, COVID-19 termasuk tak khalaqa yang Allah ciptakan? Ya, COVID-19 tu virus yang termasuk di dalam ayat 2. Daripada kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. COVID-19 tu Allah yang ciptakan. Jadi secara tak langsung, apabila kita baca, Allah akan lindung kita daripada sebarang kejahatan daripada makhluk yang Allah ciptakan. Okay, itu yang pertama. Kejahatan yang kedua, min syarri qul a'udzu billahi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa. Kejahatan yang kedua adalah kejahatan kalau kita berada pada waktu malam yang gelap. Malam yang gelap ni kadang-kadang kita tak tahu boleh berlaku apa-apa. Orang sedang tidur, berlaku apa, kita tak tahu. Malam yang gelap.
Yang ketiga, meminta perlindungan daripada nafathati fil uqad, daripada orang yang mengamalkan ilmu hitam. Quran panggil dia orang yang mengamalkan ilmu sihir. Ilmu sihir. Dalam kalau bahasa kita ni, kita boleh, kalau bahasa pasar kita, macam orang mengamalkan ilmu hitam, orang nak jampi-jampi kita lah, orang nak macam-macam tu, itu termasuk pada perlindungan yang ketiga. Dan yang keempat, Allah minta kita lindung daripada orang min syarri hasidin idza hasad. Minta lindung daripada orang yang dengki apabila dia cari jalan macam mana nak dengki pada kita. Ayat nombor 4, ayat hujung tu. Min syarri hasidin idza hasad, maksudnya nak minta lindung daripada orang yang dengki apabila dia cari jalan untuk membuktikan kedengkian dia. Contoh, ada orang ni dia dengki, dia rasa sakit mata, sakit hati, sakit telinga dia. Dia tengok orang lain sale dia lebih banyak. Jadi orang yang dengki ni, apa makna dengki? Hasad, apa makna hasad? Hasad ni bermakna orang yang dia tidak suka kawan dia, saudara dia dapat nikmat yang dia tak dapat, tapi saudara dia dapat nikmat. Dia rasa marah, dia rasa sakit hati, dia sakit mata, dan dia suka jika nikmat tu hilang daripada saudaranya itu. Tak kiralah nikmat apa, nikmat agama ke ataupun nikmat dunia. Jadi orang yang dengki ni tuan-tuan, kalau dia dengki saja pun tak boleh dah, tapi dengki saja dia tak datang mudarat lagi. Tetapi idza hasad, apabila dia memulakan macam mana nak buat dengki dia. Maksudnya kalau orang tadi dia kata, oh sale dia banyak, sale aku ni tak banyak, aku buka kedai tak laku-laku kan, dia timbul dengki. Tapi dengki saja tak bahaya lagi. Tapi kalau dia cari jalan idza hasad, apabila dia menunjuk kedengkian, itu yang kadang-kadang dia tak kira lah sama ada dia fitnah kita ke, dia gunakan ilmu hitam ke, gunakan ilmu sihir ke, janji kita yang ramai customer tadi tu, customer dah hilang. Itu orang yang hasad. Okey, tuan-tuan jelas. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita tak tahu orang yang hasad yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang adik-beradik kita, kadang-kadang jiran-jiran kita. Kita tak sangka buruk, tapi kita kena berhati-hati. Kadang-kadang orang di pejabat kita, kita tak tahu. Kan? Tapi apabila kita membacanya setiap pagi dan setiap petang, dan kita faham apa yang kita baca. Apabila kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, kita faham. Min syarri ma khalaq, kita faham kita minta apa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, kita faham. Wa min syarri nafathati fil uqad, kita faham. Wa min syarri hasidin idza hasad, kita faham. Kita minta apa. Jangan kita baca tapi kita enggak faham. Okey, so kita kena belajar, kita minta apa pada Allah. Kalau tak boleh bahasa Arab, boleh bahasa Melayu saja boleh. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang menguasai waktu subuh. Lindunglah aku, ya Allah, daripada kejahatan semua makhluk yang Engkau ciptakan. Lindunglah aku, ya Allah, daripada kejahatan malam apabila dia telah gelap. Lindung aku, ya Allah, daripada kejahatan orang-orang penyihir yang dia akan sihir menggunakan tali-tali yang disimpul. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada orang yang hasad apabila dia sudah pun memulakan kedengkian dia. Minta kepada Allah begitu. Tapi sebelum nak minta 4 ni, kita boleh gunakan yang kita belajar hari dengan semalam lah. Kita baca, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Kan? Lepas tu kita bacalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang itu pesan pada anak-anak, dibaca dia. Kita bawa lah, memang kita pesan anak-anak
Nak, jangan lupa ya pakai mask tu. Nak, jangan lupa tangan tu di sanitizekan, betul tak? Kan? Tapi kita jangan terlupa pesan pada anak. Nak, kau dah baca ke belum pagi ni surah Al-Falaq? Kalau naik kereta tu suruh dia baca dulu. Baca dulu surah Al-Falaq. Lama-lama nanti dia akan, kita meninggalkan sunnah yang baik pada dia. Tentu anak katanya, kenapa bu kena baca surah Al-Falaq? Kita katalah, surah Al-Falaq ini, dia surah pemberi perlindungan. Jadi kalau anak baca, anak tu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilindungi daripada apa? Ayat yang kedua tu pun dah dia merangkumi semua. Min syarri ma khalaq. Daripada segala kejahatan makhluk. Anak tanya, kejahatan apa ibu? Lah kejahatan apa-apa saja. Kalau binatang berbisa ke, kalau ada benda daripada langit, apa saja kejahatan yang boleh, yang Allah ciptakan, kita minta lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia umum. Termasuklah COVID-19-nya. Apa saja benda yang buruk. Jadi penting tuan-tuan, surah Al-Falaq ini diamalkan dan dijadikan dalam zikir, dijadikan sebagai bacaan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan dan puan, pesanan moga-moga kita dapat amalkan dan kita pesan kepada keluarga kita dan pesan kita kepada rakan-rakan kita. Kita masih lagi dalam perkembangan COVID-19, tuan-tuan. Jangan ambil endah, tuan-tuan dan puan, jangan ambil remeh. Tapi salah satu cara nak protect diri, selain daripada kita menjarakkan sosial, selain dari kita ikut SOP, kita mohon perlindungan kepada Allah, kerana hanya kepada Allah kita minta tolong. Wa iyyaka nasta'in. Minta tolong kepada Allah dengan kita memperbanyakkan membaca surah Al-Falaq. Dan kalau boleh, baca juga surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Hari berikutnya kita akan ulas tentang surah An-Nas. Ada perlindungan apakah yang kita minta kepada Allah? Perkataan a'udzu, kita minta apa perlindungan kepada Allah dalam surah An-Nas. Jadi tuan-tuan puan, kita akan jumpa pada hari berikutnya. Tapi tuan-tuan puan, saya nak maklumkan tuan-tuan ya, hari besok, hari Rabu, 1 Zulhijjah, hari Rabu besok, saya tidak dapat bersiaran. Maknanya saya tak dapat nak bersama dengan tuan-tuan dan puan, kerana pada jam 9.30 saya ada mesyuarat dengan klien saya di Bangsa 9.30 pagi. Jadi kita kan mula pukul 9, jadi nak kejar 9.30 tu memang tak dan. Jadi besok hari Rabu kita tangguhkan pengisian kita. Hari Rabu besok kita tangguhkan pengisian. Kita sambung insya-Allah pada hari Khamis nanti, pada 2 Zulhijjah insya-Allah. Kita akan sambung pada hari Khamis insya-Allah. Hari Khamis nanti kita kupas tentang surah An-Nas. Kita kupas tentang surah An-Nas. Lepas tu kita ulang balik semula surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas pada hari Khamis yang akan datang jam 9 pagi. Hari ni pun saya terpaksa buat singkat sebab saya ada kelas pada jam 10.30. Kelas dah bukan kelas online tapi kelas bersemuka. Jadi saya perlu pergerakan, perlukan masa. Jadi cukuplah pengisian yang ringkas pada pagi ini tuan-tuan puan ya, sampai sampaikan ilmu yang kita belajar dari Allah hari ini. Tuan-tuan, ingat surah pemberi perlindungan. Kalau sebut surah Al-Falaq, cuba sebutkan surah pemberi perlindungan, supaya orang ni sentiasa alert. Dah baca ke belum surah pemberi perlindungan? Surah pemberi perlindungan, apa dia? Surah Al-Falaq. Sebab orang kalau sebut surah Al-Falaq saja, mungkin dia anggap remeh, mungkin dia anggap simple je. Tapi kena iringi dengan surah pemberi perlindungan. Siapa yang kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Dan besok kita akan baca lagi macam mana Nabi apabila turunnya surah Al-Falaq dengan Nas, apa tindakan Nabi ambil. Ini kita akan ulas insya-Allah pada esok pagi. Saya mohon maaf ya tuan-tuan dan puan-puan atas salah silap saya, kekurangan saya. Kalau saya ada tersilap, saya mohon tuan-tuan PM saya ke ataupun beritahu kepada admin Tadabbur Center, nanti insya-Allah saya betulkan. Saya sangat memerlukan nasihat, pembetulan, penambahbaikan daripada tuan-tuan dan puan-puan.
Baik tuan-tuan, kalau ada soalan kemukakan, insya-Allah hari Khamis saya cuba untuk menjawabnya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus salihat, melainkan manusia yang tak rugi tak apa, manusia yang beriman, manusia yang melakukan amal soleh, dan manusia yang watawassaw bil haq, yang sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran, watawassaw bis sabr, dan manusia yang sentiasa berpesan kepada